Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Kurus Viral Lemak Tulin. Kononnya hari tu nak kurus masa bulan puasa, tapi tak kurus pun. Ditambah pula dengan makanan-makanan masa hari raya. Maka bertambah boroi lah korang, bertambah gemuk. Jadi untuk selesaikan masalah gemuk boroi korang tu, korang bolehlah join program Lemak Tulin. Yang bestnya program Lemak Tulin ni, kita tak pakai sebarang ubat, sebarang produk kurus dan juga sebarang alat. Masa program ni juga sangat fleksibel dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja walaupun dekat rumah. Dan tak kira apa pekerjaan korang. Dengan RM89 sahaja korang akan diajar A to Z, bukan setakat senaman, pemakanan dan macam-macam lagi dan rahsia yang boleh membuatkan korang kurus, inch loss, turunkan berat badan dalam masa yang singkat dan sihat. Korang sendiri pun dah tengok, dah ramai hampir 10,000 orang dah join program Lemak Tulin dan 100% peserta berjaya, tak ada lagi yang gagal. Baik lelaki, baik perempuan, tak kira umur. Sekiranya tak ada kesan lepas habis program, kita bagi money back guarantee. Untuk lepas raya ni, kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot sangat-sangat terhad, masa yang terhad, jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program Lemak Tulin. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia korang, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu. Let's go. Come on yo. InsyaAllah. Benda ni dah viral lama. Aku rasa masa bulan puasa, sebelum puasa kot. Ramai suruh aku buat ulasan, suruh aku bagi respon, bagi reaction. Tapi itulah sebab aku rasa benda ni, aku bersangka baiklah. Mungkin individu yang orang minta aku buat reaction ni, mungkin dia sakit ke, mungkin dia tak sihat ke kan, ataupun mungkin dia bangang ke. Ni yang pasal tu lah, pasal ada seorang akak dekat Facebook ni, makcik dekat Facebook ni, yang dia komplain. Dia kata yang TUDM ni buat latihan daripada pagi sampai ke malam, memekak, terbang rendah. Katanya TUDM ni tak fikir dekat bawah tu ada rumah, memekak, orang nak tidur, ganggu semualah. Sampai line telefon hilang bagai. Memang bagi aku, apa yang dialami oleh makcik ni memang sangat-sangat menyedihkan, memang sangat-sangat menduka citakan lah. Sebab aku bersimpati dengan apa yang dialami oleh makcik ni. Memang kesian makcik, betul. Saya memang kesian. Saya memang kesian dekat makcik. Mungkin ada orang yang dah bagi ulasan, dah bagi respon, dah bagi reaction terhadap makcik, tapi saya pun nak bagi juga sebab suka hati saya lah. Sebab lagipun saya pernah stay dekat TUDM Kuantan, saya pernah berkhidmat dekat TUDM Kuantan juga. Jadi saya tahu apa yang terjadi dekat TUDM Kuantan yang makcik masukkan itu, yang bising daripada pagi sampai ke malam, memekak sampai line telefon hilang. Tapi sebelum saya nak bagi tahu dekat makcik yang dikasihi, sudi-sudilah makcik, jiran-jiran, anak, saudara mara makcik, tolong tekan butang subscribe. InsyaAllah, selain daripada saya boleh sampaikan pesanan ni, InsyaAllah video-video daripada channel saya ni InsyaAllah boleh dijadikan asbab kebajikan untuk makcik, keluarga makcik, sahabat handai makcik dan saudara mara makcik. Okey? Ingat makcik, jangan lupa ajak ramai-ramai tekan butang subscribe. Yeah. Okey, kepada makcik yang apa nama tadi dah, makcik Zuraidah Mustafa. Okey, berdasarkan apa yang makcik bagi tahu ni, yang makcik komplain merungut macam dunia nak kiamat ni, yang makcik kononnya macam telah diganggu ketenteraman privasi makcik sebagai manusia rakyat Malaysia yang ada rumah dekat Kuantan ni. Apa yang makcik dan komuniti makcik alami ni adalah bukan satu perkara yang baru. Okey, malah dah berpuluh-puluh tahun yang lalu, sejak daripada tahun 1960-an. Kalau nak diikutkan sejarah ya, Makcik Pangkalan Udara Kuantan ni telah ditubuhkan pada tanggal 24 Jun 1968 dengan hanya ada 2 skuadron, iaitu skuadron yang mempunyai pesawat jenis Tebuan dan juga pesawat jenis Nuri. Jadi Makcik, saban tahun berlalu daripada tahun 1968 tu sehinggalah pada zaman sekarang ni, memang TUDM Kuantan tu dikenali sebagai fighter town makcik. Sebab TUDM Kuantan ni lazimnya memang terdapat skuadron yang mendapatkan fighter aircraft ataupun fighter squadron. Kalau makcik tak faham fighter itu apa, fighter itu adalah
pejuang, jet pejuang makcik. Jadi makcik, orang-orang yang duduk berhampiran dengan kem Pangkalan Udara Kuantan, ataupun kalau nak to be exact makcik, dekat Batu 10 Kuantan tu lah. Kalau nak diikutkan dekat kawasan yang saya assume makcik tinggal ni, mungkin makcik tinggal dekat area Jaya Gading ataupun dekat Taman Tas mungkin. Saya rasa orang-orang yang duduk dekat situ memang dah biasa dah makcik. Biasanya pada awal-awal pagi, kalau orang-orang awam dekat sekeliling tu lah, orang dah tahu dah pagi-pagi ni mesti aircraft tengah warm up. Fighter squadron ni dia dah start fly pada awal pagi dan sebagainya lah. Tapi kalau nak diikutkan sebagaimana yang diceritakan oleh makcik dekat sini, fly sampai pukul 11 malam ni kemungkinan ada dua situasi. Ya makcik? Situasi pertama, kemungkinan fighter squadron atau flying squadron yang berada di TUDM Kuantan pada masa itu sedang menjalani latihan penerbangan malam ataupun night flying. Okey, night flying ni adalah salah satu latihan yang wajib dilalui oleh semua pilot-pilot dalam TUDM bagi membiasakan diri ataupun maintain the currency ya makcik, untuk penerbangan di waktu malam. Sebab terbang malam dengan terbang siang dia lain sikit makcik. Sebab terbang malam dia more tu kita nak biasakan diri dengan instrumen yang terdapat pada kapal terbang. Dia tidak lagi banyak menggunakan visual lah, sebab malam nak nampak apa makcik? Jadah apa? Dan penerbangan malam ni makcik, ya betul, memang akan start pada pukul 8 malam dan kadang-kadang ada yang berakhir sampai pukul 2-3 pagi juga makcik, kadang-kadang lah. Salah satu lagi kemungkinan yang makcik alami, yang makcik komplain ni, kemungkinan dekat TUDM Kuantan pada masa itu sedang menjalani latihan yang berskala besar makcik. Sebab memang TUDM ni orang kata kedudukan yang amat strategik untuk menjalankan kemungkinan latihan-latihan bersama, latihan-latihan bilateral, trilateral, latihan dengan tentera daripada negara luar dan sebagainya makcik. Jadi memang melibatkan fighter aircraft. Latihan ni memang akan berlanjutan sampai waktu malam. Jadi makcik, apa yang saya boleh bagi tahu dekat makcik lah, orang-orang Kuantan ni saya rasa memang tak ada masalah. Diorang memang dah faham sangat. Sekiranya mereka duduk dekat area Jaya Gading, Batu 10, dekat Taman Tas semua tu, memang dah lali dah makcik dengan keadaan yang bising kadang-kadang membawa ke malam, disebabkan mereka duduk berdekatan dengan camp TUDM, camp yang aktif, pangkalan udara yang aktif. Dan juga makcik kena faham, latihan ni bukanlah bertujuan untuk seronok-seronok. Bukan kami enjoy dekat atas langit tu minum teh tarik dan sebagainya makcik. Kami sedang menjalani latihan untuk memastikan tahap kesiapsiagaan kami sentiasa berada di paras yang tertinggi supaya kita dapat menjaga dan mempertahankan kedaulatan ruang udara negara kita yang tercinta, Malaysia makcik. Tapi tak ada masalah makcik. Makcik adalah pengguna, makcik adalah rakyat Malaysia. Makcik ada hak. Okey, hak makcik adalah kalau makcik rasa bising disebabkan oleh TUDM, makcik boleh keluar. Jangan duduk dekat Kuantan, mungkin duduk dekat Pulau Tikus, dekat pulau-pulau yang tiada pangkalan udara pun tiada airport langsung, yang makcik boleh isolatekan diri makcik dekat mana-mana tempat yang tak ada orang nak buat bising ya makcik. Mungkin makcik boleh tinggal di pulau-pulau dekat tempat yang terasing daripada manusia, terasing daripada mana-mana skuadron penerbangan, daripada mana-mana bunyi bising dekat dalam dunia ini. Dan bagi saya makcik memang agak pelik lah, disebabkan TUDM Kuantan tu dah lama makcik ada kat situ, dan saya yakin juga orang-orang yang berada di sekitar TUDM Kuantan tu memang dah lali, memang dah biasa sangat makcik dengan keadaan kadang-kadang bising disebabkan bunyi kapal terbang daripada pagi membawa ke malam. Tapi makcik benda ni bukan hari-hari pun, kadang-kadang je ada masa-masa dia bising tu membawa sampai ke malam lah. Jadi itu saja ulasan daripada saya yang pernah berkhidmat di TUDM Kuantan. Minta korang-korang yang tengah tengok video ni boleh share lah, okey? Video ni mungkin boleh sampai terus dekat inbox makcik tu, okey? Supaya dia tahu, dia faham, mungkin boleh juga menenangkan sedikit makcik tu supaya dia tak berprasangka buruk lah terhadap TUDM Kuantan, okey? Supaya mungkin dapat menyucikan sikit hati makcik ni yang mungkin dah semakin hitam, nampak macam hati busuk jugalah, okey? Tiba-tiba nak komplain macam tu kan, okey? So korang boleh share, dan sekiranya korang ada sebarang komen, boleh komen. Mungkin anda yang tengah tengok video ni mungkin tinggal dekat berdekatan
QDM Kuantan tu, dekat Kuantan lah, dekat Batu 10 tu, mungkin boleh juga bagi tahu adakah benda ni benda yang pelik, adakah benda ni adalah benda yang biasa, dan mungkin juga korang dah lali dengan bunyi-bunyi bising yang kadang-kadang membawa sampai ke malam disebabkan bunyi kapal terbang jet pejuang dekat situ lah. Okey, dan macam biasa jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Nampak? Aku punya video kali ni lemah lembut sangat. Okey, semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah. Okey makcik, saya doakan saya makcik diberikan taufik dan hidayah, dibersihkan hati kita supaya tiada lagi kesan-kesan hitam dekat hati kita yang membuatkan kita punya hati jadi busuk. Okey, sikit nak komplain macam dah dunia ni kita punya seorang. Okey, supaya kita semua perbaiki amal ibadah kita, kita menuju ke syurga yang abadi. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye, see ya.